Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Zaim bin Ahmad Zakri bernombor metrik A164975. Projek ilmiah saya bertajuk Pencirian Sifat Mekanikal Bahan Berbentuk Segi Empat Tepat Menggunakan Analisis Fraktal bagi Isyarat Tenaga Hentaman di bawah penyeliaan Dr. Nur Yazmin Ahmad Zanuri. Gambar yang tertera merupakan poster projek ilmiah saya yang mengandungi abstrak, pengenalan permasalahan kajian, objektif, metodologi, keputusan, kesimpulan dan akhir sekali rujukan. Abstrak, pengetahuan berkaitan sifat sesuatu bahan amat penting terutamanya dalam bidang sains dan kejuruteraan. Sekiranya potensi dan prestasi bahan tersebut dapat dikaji, ianya dapat meningkatkan jangka hayat produk, kebolehpercayaan dan keselamatan pengguna. Selain daripada itu, kejadian yang tidak diingini seperti kecelakaan kejuruteraan dapat dielakkan. Dalam kajian ini, kaedah analisis fraktal akan digunakan bagi mengkaji isyarat getaran yang terhasil dari uji kaji yang dicerap menggunakan sensor piezo-film di mana tukul hentaman akan digunakan sebagai teknik pengujaan untuk menghasilkan isyarat getaran. Ujaan akan dilakukan pada daya yang berbeza bagi setiap bahan yang berbentuk segi empat tepat. Terdapat 4 bahan yang akan digunakan pakai dalam kajian ini iaitu keluli tahan karat, keluli lembut, tembaga dan loyang. Kesemua bahan ini banyak digunakan dalam industri kejuruteraan. Sebanyak 4 sensor piezo-film diletakkan pada permukaan spesimen untuk menangkap isyarat getaran yang terhasil dari impak tukul hentaman. Perisian MATLAB akan digunakan untuk menjalankan analisis fraktal ke atas isyarat getaran yang dicerap. Kaedah analisis fraktal yang digunakan untuk mengkaji isyarat getaran sesuatu bahan adalah dengan menggunakan kaedah algoritma pengiraan kotak untuk mendapatkan nilai dimensi fraktal bahan logam. Kajian ini juga perlu mencari korelasi antara dimensi fraktal dan perincian sifat mekanikal bahan berdasarkan daya. Pengenalan. Pencirian bahan menandakan penerangan yang lengkap struktur dan komposisi sesuatu bahan. Analisis terhadap sifat bahan yang digunakan dalam reka bentuk dan aplikasi kejuruteraan adalah sangat penting di mana kegagalan kejuruteraan dapat dielakkan. Kajian melibatkan perincian bahan amat penting, jadi ia memerlukan pemahaman yang baik terhadap prestasi bahan. Bahan tersebut dapat mengaplikasikan kegunaannya dalam pelbagai cara untuk mengeluarkan potensi yang lebih bagus. Terdapat pelbagai kaedah analisis dan kawalan kualiti. Teori fraktal merupakan kaedah yang terkenal dan telah menjadi pendekatan untuk mengkaji objek. Permasalahan kajian. Yang pertama, uji kaji konvensional yang digunakan untuk mencari sifat mekanikal adalah dengan menggunakan mesin yang mahal, keputusan eksperimen yang terhad dan kos penyelenggaraan yang tinggi. Kedua, spesimen akan hancur jika menggunakan mesin uji kaji konvensional. Jadi, uji kaji tidak boleh diulang atau membuat ujian lanjutan. Perlu menggunakan spesimen baharu. Sebagai contoh, gambar di sebelah menunjukkan keadaan spesimen yang telah patah disebabkan uji kaji konvensional. Objektif. Terdapat 2 objektif iaitu mengkaji siri masa isyarat panah yang terhasil dari uji kaji penggunaan sensor filem piezo menggunakan analisis fraktal. Yang kedua, menyiasat sifat-sifat mekanikal bahan berbentuk segi empat tepat dengan daya hentaman berbeza menggunakan dimensi fraktal. Metodologi kajian. Sebelah kiri sekali merupakan carta alih uji kaji kajian. Uji kaji kajian dimulakan dengan ujaan menggunakan tukul hentaman yang dikenakan pada bahan. Seterusnya, pemerhatian terhadap isyarat getaran yang terhasil pada tukul hentaman. Isyarat getaran direkodkan oleh sensor filem piezo secara serentak. Di dalam uji kaji ini, 4 sensor filem piezo akan digunakan secara serentak. Kita boleh lihat dalam carta alih ini ada 4 sensor filem piezo. Seterusnya, daya tahap yang dikenakan akan diperiksa. Jika tidak baik, perlu bermula semula daripada atas. Jika baik, simpan data yang telah direkod ke dalam fail Excel dan tamat. Seterusnya,
Di sebelahnya merupakan carta alih analisis data. Analisis data dimulakan dengan data yang telah dikumpul melalui eksperimen akan diguna pakai. Seterusnya, data dianalisis oleh perisian MATLAB menggunakan algoritma pengiraan kotak. Seterusnya, analisis isyarat getaran menggunakan fraktal. Kemudian, dimensi fraktal akan dikira menggunakan persamaan FD. Kemudian kita akan lihat persamaan FD. Seterusnya, sifat bahan akan diplot menentang dimensi fraktal. Akhir sekali, perincian sifat mekanikal bahan akan dilakukan untuk membandingkannya. Tamat. Seterusnya, bahan yang digunakan mengikut piawai ASTM E1876-15 tahun 2015. Bahan yang digunakan sebagai spesimen ada 4. Yang pertama, loyang. Yang kedua, tembaga. Yang ketiga, keluli tahan karat. Yang keempat, keluli lembut. Kemudian kita akan lihat kepada cara-cara pengiraan kotak. Menurut kajian lepas, kaedah pengiraan kotak terhadap sinar getaran seperti berikut. Yang pertama, isyarat getaran ditutup dengan beberapa kotak yang mempunyai saiz epsilon. Bilangan kotak yang digunakan untuk menutup isyarat ditulis sebagai n. Seterusnya, langkah di atas akan diulang untuk saiz kotak yang berbeza. Kemudian, dengan menggunakan persamaan FD, log n epsilon dibahagikan dengan log 1 per epsilon, dimensi fraktal dapat dikira daripada kecurunan garis bagi plot log n menentang epsilon. Gambar raja di bawahnya merupakan contoh penggunaan kotak yang berbeza semasa menggunakan analisis fraktal. Keputusan. Setelah data telah dikumpul dan analisis data telah dijalankan, keputusannya akan diperoleh seperti berikut. Terdapat 4 graf yang telah terhasil daripada analisis data. Yang pertama merupakan graf loyang dimensi fraktal melawan daya hentaman. Di sebelah kiri merupakan nilai tenaga hentaman dalam unit Newton dan sebelah kanan merupakan nilai dimensi fraktal. Kolom berwarna biru ini merupakan nilai daya hentaman dan garisan berwarna orange ini merupakan nilai dimensi fraktal. Seterusnya, ini adalah merupakan data untuk bahan tembaga, keluli lembut dan keluli tahan karat. Keempat bahan yang digunakan adalah berbentuk segi 4 tepat. Daya hentaman yang dikenakan di antara 300 Newton hingga 750 Newton. Kita boleh lihat dalam rajah, lebih kurang 750 Newton merupakan nilai maksima dan lebih kurang 300 Newton merupakan nilai minimum daya hentaman. 4 rajah di atas menunjukkan korelasi dan hubung kait antara daya hentaman yang dikenakan dengan nilai dimensi fraktal. Berdasarkan 4 rajah di atas, arah aliran yang sama telah ditunjukkan, iaitu dalam keadaan menaik. Loyang menunjukkan keadaan menaik, tembaga juga menunjukkan keadaan menaik, keluli lembut juga sama menunjukkan keadaan menaik. Terakhir sekali, keluli tahan karat juga menunjukkan arah aliran yang sama, iaitu dalam keadaan menaik. Di mana jika daya hentaman yang dikenakan menaik, nilai dimensi fraktal juga menaik. Kesimpulan. Berdasarkan keputusan yang diperoleh menerusi perisian MATLAB dan Microsoft Excel, dapat dibuktikan bahawa keputusan yang diperoleh selari dengan objektif dan hipotesis pada awal kajian, di mana hipotesis kajian telah dinyatakan jika daya hentaman meningkat, dimensi fraktal juga meningkat.
Jadi, perkara ini telah dibuktikan dengan menggunakan teknik pengiraan kotak bagi menjalankan analisis fraktal terhadap bahan. Seterusnya, kajian ini akan dilanjutkan dengan cara mencari kolerasi dimensi fraktal dengan sifat-sifat bahan. Beberapa nilai sifat bahan akan diambil dari pangkalan data Cambridge Engineering Selector atau dipanggil CES sebagai rujukan kajian. Terakhir sekali, rujukan. Rujukan ini merupakan antara rujukan yang digunakan pakai untuk menjalankan, menghasilkan dan menjayakan projek ilmiah saya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.